أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ayat ini biasa dibaca oleh semua ustaz-ustazah bila munculnya bulan Ramadan. Inilah ayatnya, Surah Al-Baqarah ayat 183. Saya bacakan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Tujuannya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Saudara yang saya kasih sekalian, puasa sebagaimana yang ditakrifkan oleh para ulama, as-siyam membagi makna al-imsak, maknanya menahan diri. Dari segi istilahnya ialah al-imsak anil ta'am wasyarab wa kullil mufattirat min tulu'il fajr hatta ghurubi syam. Puasa pada istilahnya ialah menahan diri daripada makan, minum, melakukan persetubuhan dan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sadiq, yakni masuk waktu subuh sehinggalah tenggelam matahari. Itulah yang ditakrifkan oleh para ulama sebagai puasa yang diwajibkan kepada kita, puasa Ramadan. Saudara yang saya kasih sekalian, bila kita sebut puasa Ramadan ini, puasa-puasa ini yang paling besarnya ialah soal tidak makan. Itu yang paling besar, tak makan. Tak boleh makan, tak boleh minum. Artinya orang yang berpuasa ni dia tak akan makan dan tak minum. Tetapi seharusnya kita ingat bahawa puasa ini bukanlah suatu matlamat tak nak bagi kita makan, tak nak bagi kita minum. Buktinya apa? Buktinya ialah sesiapa yang sakit, yang hilang kekuatan, dia boleh tidak berpuasa, dia boleh berbuka dan diganti dengan hari lain. Orang yang musafir, orang musafir boleh musafir daripada Kuantan ke Kuala Lumpur, daripada Kuantan ke Kedah. Kalau tak berbuka pun boleh sebenarnya kalau ada kemampuan. Tapi agama mengharuskan kita. Apa buktinya? Ini buktinya puasa bukan bertujuan semata-mata supaya kita lapar. Itu tak betul. Saudara yang saya kasih sekalian, jadi puasa ni apa dia? Puasa mengajar kita supaya kita al-imsak, menahan diri, yakni kita sabar kerana menurut kita perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perkataan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, merujuk kepada apa dia? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Inilah tujuan matlamat daripada puasa. Saudara, pergilah dalam kitab mana, pergilah dalam artikel mana sekalipun, manusia, ulama-ulama ini mereka tidak akan jadi khilaf berpendapat tentang matlamat puasa. Matlamat puasa itu ialah la'allakum tattaqun, iaitulah kamu bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Saudara, kalau kita puasa hanya tinggal makan minum, itu bukan puasa yang dianjurkan oleh Islam. Puasa yang dianjurkan oleh Islam bukan saja tinggal makan minum, bahkan meninggalkan perkara-perkara
yang maksiat kepada Allah, khususnya berkait dengan puasa ni apa dia? Meninggalkan perkara-perkara yang berkait dengan soal cari makan, cari harta benda. Kalau kita puasa-puasa masih buat dosa kepada Allah, buat maksiat pada Allah, kita tak boleh kawal lidah, tak boleh kawal mulut, maka Islam tidak sangat tidak berhajat manusia yang puasa seumpama itu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis Nabi menyebut, man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Sesiapa yang tidak meninggalkan ucap kata yang kotor dan beramal dengannya, maka saudara sekalian, Nabi menyebut falaysa lillahi hajah, Allah Ta'ala tidak ada hajat bahawa orang itu meninggalkan makannya dan minumnya. Kalau kita faham bahasa kampung ini, tak payah puasa lagi baik. Kalau kita puasa-puasa mengumpat orang, puasa menipu orang, memfitnah orang, macam-macam lah tuan-tuan menipu ni, menipu dalam perniagaan, bisnes sebagainya. Sebab itu dalam bab cari makan ini, ialah kita makan ikut mulut. Puasa pun kita tak makan tak minum. Puasa itu dia mengajar kita bukan saja jangan makan jangan minum. Kalau tuan-tuan pergi buka Al-Quran, ayat puasa surah Al-Baqarah 183, dia berakhir dengan Al-Baqarah 188. Apa dia ayat 188 ini? Rupanya ayat 188 ini pun berkait dengan makan, cuma jangan makan harta benda orang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan jangan kamu makan harta benda sesama kamu secara yang batil, secara yang salah, mencuri, merampok, menipu, makan riba, makan harta anak yatim. Semua itu disebut sebagai makan harta benda secara yang batil. Allah tambah lagi, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil its wa antum ta'lamun. Dan kamu bawanya ke hadapan hakim untuk kamu makan harta benda manusia secara yang batil, secara yang haram, secara yang rasuah, yang salah. Saudara, maknanya kalau kita tengok di sini, puasa ini betul-betul mengajar kita manusia supaya jangan jadi manusia yang bukan saja tak makan tak minum, yang lebih besar daripada itulah, jangan sekali-kali kita makan harta benda secara yang haram, secara yang dosa. Harta mana? Akul riba, makan riba. Kadang-kadang kita nak rumah besar, kereta besar, kesenangan, kemewahan, akhirnya kita buat maksiat pada Allah, beli kereta, beli rumah, pinjaman riba. Tak betul. Kita rasa nak mengejar kekayaan, keselamatan mengenai nafsu syahwat kita, akhirnya kita nak cari kekayaan secepat mungkin, rasuah. Dan rasuah itu haram di sisi Islam, saudara sekalian. Sama ada yang memberi, yang menerima. Ar-rashi wal murtasi finnar, yang beri rasuah, yang makan rasuah, semuanya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Saudara, negara kita merupakan negara yang kaya, negara yang disebut sebagai semenanjung emas. Apa bahasa orang putih tuan-tuan? Semenanjung emas ini, the golden peninsula, bahasa orang putih. Semenanjung emas, semua ada. Dalam lautnya ada emas hitam, minyak. Atas daratnya ada getah, ada sawit. Dalam buminya ada biji timah, ada biji besi, ada uranium, ada emas dan berbagai lagi kekayaan. Dan kekayaan negara berbanding dengan penduduk negara ini, makna negara ini sepatutnya bermewah-mewah. Cuma saudara sekalian, sayangnya negara yang penuh kekayaan ini, negara ini merupakan negara yang menanggung hutang lebih kurang lah tuan-tuan, saya tengok faktanya lebih kurang 438,000 juta negara kita berhutang. Teruk tuan-tuan. Kenapa jadi gini? Saya mengambil bahasa Dr. Daniel Zainal Abidin, seorang pakar motivasi, seorang doktor perubatan yang sekarang sudah masuk dalam Al-Quran, menjawab dalam sentuhan kalbu. Apa katanya? Negara kena berpuasa, tapi sayangnya negara kita tidak berpuasa daripada perkara-perkara yang haram, sumber-sumber yang haram. Maka kita telah lihat negara yang kaya ini jadi negara yang banyak hutang, sebab
para pemimpinnya, para pemimpinnya terlibat dengan rasuah, menipu, pecah amal sebagainya. Yang ni tuan-tuan dengan tak payah bohong, memfitnah orang, tuan-tuan pergi tengok laporan audit negara. Laporan audit 2008, 2009, 2010 termasuk 2011 menunjukkan banyak kerajaan-kerajaan negeri yang menyeleweng, yang tak betul. Jadi saya ingat tuan-tuan, kesimpulannya puasa ni apa dia? Kita kena puasa zahir dan batin. Zahirnya puasa rupa puasa, tak makan, tak minum, tak bau, tak puasa. Batin puasa, roh puasa, meninggalkan segala maksiat, khususnya berkait dengan harta, makan minum, mencari harta yang haram, supaya kita jaga diri jangan buat makan harta yang haram. Saya ingat sekadar itu untuk sekali ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.